Okey, kita pergi pada part yang keempat. Pada part yang ketiga, saya dah mention mereka akan cuba menormalisasikan istilah-istilah lucah dengan berselindung di sebalik pendidikan seksual. Selepas mangsa dinormalisasikan dengan keadaan tersebut, mangsa tidak lagi merasakan bahawa apa yang dilakukan oleh pemangsa dan dirinya adalah satu benda yang tidak betul. Dan pada peringkat inilah pemangsa akan berpindah ke fasa yang lebih ekstrim, di mana pemangsa akan mula bermain dengan soft porn. Mereka tak akan direct kepada seksual, okey? Pemangsa ini faham akan kelemahan pada mangsa-mangsanya. Dan setiap daripada kita, setiap manusia mempunyai fitrah mereka. Bagi yang normal, diprovokasi daripada segi seksual bukanlah benda yang mudah untuk menjaga dan melindungi diri. Sebab itu dalam Islam kita tidak dianjurkan untuk menentang fitrah tetapi mengatur fitrah. Dan pada peringkat inilah mangsa yang tidak mampu menjaga diri mereka akan terbawa-bawa dengan fitrah itu. Namun sebagai seorang manusia masih mempunyai nilai moral dan iman, mangsa sendiri akan merasakan bahawa perkara tersebut tidak betul, tidak boleh dilakukan. Peperangan dalam jiwa mereka menyebabkan ada di antara mereka yang berhadapan dengan depressions, yakni menolak keinginan diri mereka yang bertentangan dengan prinsip agama. Jadi apa yang dilakukan oleh pemangsa pada peringkat ini? Tidak lain dan tidak bukan, mereka menggunakan kuasa manipulasi mereka kerana mereka tahu bahawa dominan kebergantungan mangsa ini adalah pada mereka. Mangsa yang merasa terjejas, merasa risau, merasa bersalah, dan mereka mencari support system di sekeliling mereka, termasuk ibu bapa, rakan-rakan, keluarga. Tetapi mereka tak akan jumpa. Kerana sikap dominan pemangsa ini akan menyebabkan mangsa merasa bahawa diri dia tidak diperlukan oleh orang lain dan tidak ada sesiapa yang boleh memahami dirinya berbanding dengan mangsa memahaminya. So, ia berulang dalam circle yang sama setiap kali. Rasa bersalah, nak kembali ke pangkal jalan, tapi akhirnya dia terpaksa meminta nasihat daripada mereka yang menjadikan mereka mangsa. Lepas itu mereka akan pergi ke fasa yang lain. Pemangsa ini akan pergi kepada sex texting, video call dalam keadaan yang tidak bermoral, sentuhan fizikal dan pelbagai aktiviti yang tidak bermoral. Dan sekiranya mangsa tidak lagi mahu menurut apa yang dikehendaki oleh pemangsa ini tadi, mereka akan menggunakan apa yang pernah mereka lakukan dahulu kepada mangsa untuk ugutan bagi mendapatkan apa yang mereka ingini. Jijik kan? Kita tunggu part seterusnya. Pada part yang sebelumnya saya dah bercerita berkenaan dengan taktik-taktik yang dilakukan oleh pemangsa ke atas mereka yang digroom secara seksual. Untuk part yang seterusnya ini, saya akan lebih fokus kepada bagaimana kita nak mengelakkan diri daripada anak-anak dan mereka-mereka yang kita sayang terdedah dengan gangguan seksual ataupun lebih tepat sexual grooming. Belum tu saya nak bagi tabik spring kepada mangsa-mangsa yang terlibat dengan sexual grooming. Kekuatan mereka untuk tampil ke depan bukanlah benda yang sedikit. Mereka ini bukan hanya melakukan perjuangan untuk membela nasib mereka sendiri, tapi juga mereka telah menyelamatkan bakal-bakal mangsa mungkin akan terdedah dengan pemangsa yang sama. Sebagai masyarakat Islam sangat-sangat berterima kasih dengan anda. Bagaimana untuk mengelak daripada berlakunya sexual grooming dalam kalangan masyarakat? Ingat, pada part yang pertama, kita semua terdedah dengan risiko berhadapan dengan sexual grooming. Tetapi mereka yang lebih banyak terdedah dengan sexual grooming ini adalah mereka yang mempunyai masalah. Dan keyword, mereka hilang kepercayaan pada mereka yang terdekat dengan mereka. Siapa? Bagi mereka yang belum berkahwin dalam kalangan anak-anak, adalah ibu bapa mereka. Bagi mereka yang sudah berkahwin, para isteri tidak lagi merasakan bahawa diri mereka adalah orang yang terpenting dalam kehidupan suami ataupun dibiarkan terlalu berdikari daripada segi emosi. Bila mereka ini ada masalah, mereka mengharapkan orang di sekeliling mereka yang dekat dengan mereka, terutamanya ibu bapa, memberi perhatian. Dan yang paling penting sekali adalah validations kepada emosi dan perasaan yang mereka alami.
Jangan nafikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak semata-mata anda merasakan masalah itu adalah masalah yang kecil. Hargai emosi yang berada dalam diri mereka. Bila anak-anak merasakan bahawa ada ibu bapa yang mengesahkan apa yang mereka rasa ini adalah satu benda yang real, bukan berpura-pura ataupun sahaja nak ambil perhatian mereka, anak-anak ini tidak akan terarah kepada orang lain untuk menyampaikan apa yang mereka rasa pada diri mereka. Yang kedua, kekuatan spiritual. Dalam Al-Quran sendiri menjelaskan bahawa sikap manusia ini suka berkeluh kesah. Bila ada masalah, mereka merasakan bahawa tiada nikmat lagi dalam kehidupan ini. Tapi mereka akan lupa segala rahmat dan nikmat itu apabila Allah menarik semula masalah daripada kehidupan mereka. Dan beruntunglah pada mereka yang solat. InsyaAllah dengan solat itu boleh menjaga diri kita dari tergelincir daripada landasan yang sebenar. Pada ibu bapa, make sure belajar benda-benda yang saya akan sampaikan dalam part yang terakhir. Okey, kita pergi kepada part yang terakhir. Saya nak bagi tahu kepada ibu bapa dekat luar sana untuk belajar bagaimana untuk menyampaikan pendidikan seksual kepada anak-anak. Jangan menganggap berbual berkenaan dengan isu seksual ini merupakan perkara yang tabu. Kerana ia akan mendedahkan anak-anak anda kepada pemangsa-pemangsa di luar sana. Pemangsa kepada sexual grooming ini tidak berperwatakan. Maksud saya tidak memilih watak. Ada yang nampak seperti orang alim, ada yang nampak sangat-sangat suci, ada yang nampak seperti orang yang baik. Tapi mereka boleh berpotensi melakukan sexual grooming kepada anak-anak. Ramai ibu bapa yang tidak suka kalau nak berbual dengan anak-anak berkenaan dengan isu seksual. Malah ada di kalangan ibu bapa yang merasakan bahawa soalan-soalan anak-anak ini tidak patut dijawab. Merasa jijik dan kotor apabila kanak-kanak bertanya berkenaan dengan isu seksual, perubahan pada tubuh badan mereka. Ada di antara mereka yang merasakan apabila mereka nak meluahkan sesuatu perkara kepada ibu bapa mereka, mereka rasa takut dan malu. Parents dekat luar sana, make sure jadikan diri anda merupakan orang pertama yang anak-anak anda datang apabila mereka ada masalah. Mereka, anak-anak ini tadi merasa bebas untuk bercakap tentang apa sahaja, tentang kehidupan mereka. Walaupun perkara yang pada dasarnya memalukan. Tetapi apabila anak-anak boleh bercakap dengan ibu bapa berkenaan dengan isu tersebut, maka insya-Allah anak-anak ini tidak akan pergi kepada orang luar dan menyampaikan apa yang mereka rasa pada orang yang mungkin berpotensi menjadikan mereka ini sebagai mangsa sexual grooming. Pada peringkat usia berapa anak-anak boleh didedahkan dengan pendidikan seksual? Seawal usia mereka. Bahkan sejak mereka boleh memberi respon kepada anda, boleh bercakap dan boleh memahami. Saya anjurkan start daripada usia 3 tahun. Kerana ingatan anak-anak ini akan bermula start daripada usia 4 tahun ke atas. Jadi, latih anak-anak anda untuk bertanya soalan-soalan yang berbentuk kritikal. Bercakap dengan mereka dengan gaya bahasa orang dewasa, tetapi menggunakan terms yang mereka boleh fahami sebagai anak-anak. Kalau anda bermula daripada peringkat mereka 3 tahun, bila sampai ke usia 4 tahun, mereka dah boleh memahami dengan baik dan boleh mengingati dengan baik, insya-Allah mereka tidak akan merasa malu untuk bercakap dan berbual dengan anda walaupun soalan yang diberikan itu adalah soalan yang sensitif. Bagi validation kepada emosi anak-anak anda kerana ia sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam diri mereka, yang paling penting kepada ibu bapa mereka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.